Malam ini juga kita melihat usahawan-usahawan ini menerima anugerah berbagai sektor di negeri masing-masing. Dan saya sudah pastinya ingin melihat kejayaan pencapaian ini dapat digandahkan lagi, dapat ditingkatkan lagi untuk tempo 25 tahun yang akan datang, terutama dalam sudut sumbangan PMKS kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara kita, yaitu 50% ataupun sekitar 50% menjelang tahun 2030. Ini juga merupakan harapan dan wawasan kita dalam dasar keusahawanan negara. Dan sudah tentu harapan saya dan harapan pimpinan ini hanya akan tercapai sekiranya Tokoh Nasional dapat menggerakkan sepenuhnya tenaga untuk membantu usahawan-usahawan PMKS kita, dan dalam masa yang sama usahawan yang mendapat pembiayaan daripada Tokoh ini juga melaksanakan peranan mereka untuk memastikan setiap pembiayaan yang disalurkan itu dapat memastikan perniagaan mereka itu mampan, sustain, dan turut menjanah pekerjaan kepada rakyat di negara kita. Itulah harapan saya, harapan pimpinan seperti mana dalam dasar yang kita ingin capai untuk tempo yang akan datang. Ada tak mana area yang webinar tekun berbuat tambah baik? Saya bersedia, pihak kementerian bersedia untuk mendengar daripada usahawan, apalagi bentuk produk yang kita boleh perkenalkan kepada komuniti PMKS di negara kita, terutama selepas pandemik COVID, di mana sudah tentu cabaran masa kini tidak sama seperti cabaran 22 tahun sebelum ini, sebelum adanya COVID. 22 tahun sebelum COVID ada, cabaran itu tidak sama selepas adanya COVID. Dan ini memerlukan tekun, memerlukan kementerian, memerlukan kerajaan untuk melihat program-program, inisiatif-inisiatif, produk-produk baru. Antara lain yang telah kita lancarkan tahun ini adalah skim usahawan tamu bagi Sabah dan Sarawak, dan juga skim usahawan kerap. Dan sudah pastinya akan ada lagi produk-produk baru yang sesuai untuk kita lancarkan, untuk kita wujudkan. Dan untuk ini kita sedia mendengar siapa lagi yang boleh mencadangkan produk baru ini kalau bukan daripada komuniti usahawan itu sendiri yang mahu berniaga. Kalau diperlukan, contohnya usahawan di kalangan remaja, drop out sekolah 30,000 sekitar jumlah anak muda yang tidak mengambil SPM, apa akan jadi kepada mereka yang tidak mungkin akan melangkah masuk ke universiti, ke college kerana ketiadaan sijil SPM. Dan sudah tentu keusahawanan boleh menjadi option alternatif kepada mereka supaya produktiviti mereka itu, usia muda mereka itu tidak harus disia-siakan. Dan untuk ini Kementerian dan Tokoh Nasional sebagai agensi pembiayaan keusahawanan boleh memainkan peranan. Kita sama-sama dengar daripada komuniti ini, kumpulan sasaran ini, dan mungkin kalau ada cadangan yang bersesuaian, kita boleh kembangkan menjadi produk. Ini antara sesuatu yang saya ingin melihat. Mungkin ada juga di kalangan golongan profesional yang selama ini bekerja di pelbagai sektor, kerana pandemik COVID mereka terpaksa mengalih kerjaya mereka kepada keusahawanan, dan mungkin ada cadangan daripada mereka bagaimana agensi pembiayaan seperti Tokoh Nasional boleh membantu dari sudut pembiayaan kepada perniagaan yang mereka mahu melaksanakan. Kerana seorang yang profesional yang sebelum ini bekerja dalam sektor yang besar pun boleh menjadi usahawan informal, boleh menjadi usahawan mikro, usahawan kecil kerana pandemik yang lepas. Dan sudah tentu mereka mengharapkan Tokoh Nasional dan agensi-agensi keusahawan lain boleh membantu modal, menyediakan pembiayaan kepada permulaan perniagaan mereka.